Baik, konflik dan dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okey, so please, okey, kamu semua, okey, soalan-soalan daripada bab ini memang kerap keluar dalam soalan objektif. Jadi cikgu harap kamu semua, okey, boleh untuk berikan tumpuan, dan kalau katakan ada mana-mana bahagian yang kamu tak faham, sila tulis dalam Zoom chat. Ya, tulis dalam Zoom chat. So kita lihat konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Konflik dunia, okey. Bab ini dimulakan dengan 3.1, ingat bab ini dimulakan dengan nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Pertama. Sudah berlaku nasionalisme, iaitu di mana semangat nasionalisme, semangat ciptakan negara telah sampai ke negara kita. Jadi British cuba untuk membendung pengaruh idea gerakan Islam seperti gerakan Pan-Islamism dan juga gerakan Islah. Bagaimana British membendung pengaruh idea gerakan Islam ini? Dengan cara memperkenalkan undang-undang, iaitu enactment Undang-Undang Islam 1904. So dia tak benarkan siapa-siapa yang edarkan tulisan-tulisan, cerita-cerita berkaitan dengan agama dan politik Islam dalam surat khabar tanpa keizinan Sultan akan dikenakan hukuman penjara. Dan British juga memperkenalkan, kenapa tak bagi? Sebab British khawatir kalau katakan semua orang menulis berkaitan agama dan politik Islam. So politik Islam ini akan mengajak rakyat untuk menentang penjajahan British. Jadi sebab itu British tak nak. British tak nak orang-orang Melayu menentang British. Jadi sebarang tulisan di akhbar, sebab zaman dulu media utama orang baca ialah akhbar, majalah dan novel. Jadi British tak benarkan kalau ada penulisan dalam akhbar, cerita-cerita dalam akhbar, cerita dalam novel berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan dan politik Islam, maka British tak benarkan. Kerana apa? Khawatir, takut meniupkan semangat menentang penjajahan British. Jadi sebab itu British memperkenalkan enactment Undang-Undang Islam 1904. Dan British juga memperkenalkan Jabatan Siasatan Jenayah dan juga Biro Siasatan Politik untuk mengawal gerakan-gerakan Islamiah yang ada di tanah Melayu. Untuk pantau. Jadi ini menyebabkan walaupun penentangan, walaupun British cuba menghalang, namun juga kita tahu bahawa berlaku juga penentangan-penentangan seperti penentangan Tok Janggut. Dan penentangan Tok Janggut ini sebenarnya adalah semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme yang dibangkitkan daripada pengaruh Empayar Uthmaniyah. Empayar Uthmaniyah, yang mana Empayar Uthmaniyah kata apa? Berjihadlah menentang penjajahan. Jadi Tok Janggut pun terpengaruh dan Tok Janggut melakukan penentangan. Namun begitu, bila Tok Janggut gagal dan pihak British telah menghukum Tok Janggut dengan menangkapnya dan telah berjaya membunuh Tok Janggut semua. Jadi masyarakat tidak mahu lagi menentang secara kekerasan. So masyarakat gunakan akhbar dan majalah untuk meniupkan kesedaran politik ataupun kesedaran kebangsaan. Dan tidak mahu dilakukan secara terang-terang sebab takut undang-undang British. Undang-undang British telah menghalang penentangan ini ataupun menghalang nasionalisme ini. Jadi itu permulaan kepada kesedaran awal nasionalisme. Baik. Dan kemudian barulah bermula 3.2 bab ini, iaitu tentang Perang Dunia Pertama. Baik, harus diingat perang ada dua, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Jangan kau tanya Perang Dunia Ketiga. Kita tak nak Perang Dunia Ketiga. So kalau kau tanya Perang Dunia Ketiga memang tak wujud. Tak wujud, dan jangan minta. Perang Dunia Pertama bermula daripada 1914 hingga 1918 dan Perang Dunia yang Kedua bermula 1939 hingga 1945. Baik.
Apakah faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama? Harus diingat faktor ada 3. Untuk Perang Dunia Pertama, faktornya ada 3, iaitu pertama, persaingan kuasa imperialis, iaitu persaingan kuasa-kuasa penjajah. Kuasa penjajah yang ada di Eropah, Jerman, Britain, Perancis, Spanyol, mereka semua ni, Rusia, mereka semua ni adalah kuasa-kuasa imperialis. Imperialis tu maksudnya penjajah. So, 5 negara ini memang kuasa penjajah. Jadi, mereka ni bersaing antara satu sama lain. Berebut kawasan, bersaing untuk dapatkan tanah jajahan, dan mereka bersaing untuk dapatkan bahan mentah. Jadi persaingan-persaingan inilah yang menyebabkan yang menyebabkan berlakunya permusuhan antara kuasa imperialis ini. Dah bermula permusuhan. Baik. Kemudian kalau kita lihat yang kedua, iaitu Pakatan Ketenteraan. Di mana bila dah bermusuhan itu menyebabkan wujudnya 2 pakatan. Ingat, iaitu kalau Perang Dunia Pertama, dia ada kuasa tengah dan pakatan bertiga. Kuasa tengah diketuai oleh Jerman dan juga Austria-Hungary, manakala dan disertai oleh Empayar Uthmaniyah, dan pakatan bertiga diketuai oleh Britain, Perancis dan juga Rusia, serta disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan juga Greece. So, kedua-dua pakatan ini bersaing dari sudut menghasilkan apa? Senjata moden, dan mereka memang sedia untuk berperang. Diorang dah siap sedia dah. Senjata semua dah prepare. Memang tunggu nak berperang je. Bagi diorang, excited je nak berperang. Jom. Kita dah bersedia ni. Bila ni? Excited kan dia tak tahu. Perang Dunia Pertama telah menyebabkan hampir 15 juta orang mati. Kan. Jadi kalau kita lihat, inilah kita kata faktor yang kedua, dan seterusnya faktor yang ketiga adalah krisis rantau Balkan. Baik, krisis rantau Balkan ni bermaksud krisis yang berlaku di kawasan Balkan. Kawasan Balkan ni sebenarnya adalah kawasan yang ada Serbia, ada juga sekarang ni Georgia, kemudian ada Bosnia, kemudian ada Austria-Hungary. So berlaku krisis kat kawasan itu. Iaitu krisis apa? Iaitu krisisnya apabila pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, iaitu seorang putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya, oleh seorang pemuda Serbia. Jadi pembunuhan Archduke ni, Balkan ni bangsa ke? Bukan, Balkan ni sebenarnya kawasan. Macam kita lah, kita ni dipanggil kawasan kita Asia Tenggara kan. Kita ni Asia Tenggara. So negara-negara Asia Tenggara. Kalau di sana dia ada rantau Balkan. Balkan ni kalau cikgu adalah Tasik. Tasik Balkan ke Selat Balkan macam tu. So di situ negara-negara yang berhampiran dengan Tasik Balkan kat situ. Jadi itulah yang berlaku. Dan kalau kita lihat, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand ini, kebetulan beliau adalah seorang putera Austria-Hungary, dan dibunuh pula oleh seorang pemuda Serbia. Maka permusuhanlah antara Austria-Hungary dengan Serbia. Jadi, dan inilah menyebabkan Eropah terjerumus Perang Dunia Pertama. So ingat 3 faktor ini. Baik. Kemudian, kita tahu peperangan pun berlaku dan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Apabila kalau kita lihat berakhir Perang Dunia Pertama dengan persidangan damai Paris. Kita tahu bahawa Perang Dunia Pertama ini tamat apabila Jerman kalah. Jerman kalah, dan kamu kena ingat bahawa negara-negara yang terlibat pada waktu ini, seperti kalau kita lihat Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria, Empayar Uthmaniyah, Rusia, negara-negara ini semua adalah pada waktu ini negara-negara yang menggunakan sistem raja. Sistem raja, Jerman ada
pemerintahan beraja. Austria-Hungary, pemerintahan beraja. Empire Uthmaniyah, pemerintahan khalifah. Okey. Jadi Rusia pun okey pemerintahan beraja iaitu Nicholas Tsar. Jadi okey banyak negara-negara pada waktu ini adalah negara-negara beraja. So kamu jangan fikir, sesekali jangan fikir Perang Dunia Pertama ni ada Adolf Hitler, tak ada. Tak ada. Ada Vladimir Lenin ke? Tak ada, tak ada. Itu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama, mereka ni semua masih lagi pemerintahan beraja. Jadi, apabila berakhir Perang Dunia Pertama, maka dengan kekalahan Jerman, maka persidangan damai Paris telah diadakan pada 18 Januari 1919, dan kalau kita lihat perjanjian atau persidangan damai ini ditujukan atau dibuat untuk membincangkan syarat-syarat perdamaian selepas perang. Dan mereka nak bincangkan persidangan damai ini perbincangan. Dan tujuan syarat itu untuk memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan, dan persidangan inilah mewujudkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Iaitu dia kata apa? Nak berdamai, nak dunia ini menjadi aman, asas perdamaiannya adalah mesti mengikut dua prinsip utama ini, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat itu sendiri dan juga sempadan negara berasaskan bangsa. Maksudnya di sini, dalam persidangan damai Paris ini, mereka semua setuju bahawa apa tahu? Bahawa kita tidak lagi perlu menjajah negara lain. Kuasa-kuasa imperialis seperti Britain, Jerman tak perlu jajah negara lain. Untuk apa? White man's burden lah. Tugas menyebarkan tamadun lah. Kan? Dah tak perlu fikir itu. Habis itu kalau rakyat tu nanti, negara tu nanti tak maju, biarlah nasib negara itu ditentukan oleh rakyat negara itu sendiri. Itu yang diorang letakkan deklarasi ni. Penentuan nasib negara itu oleh rakyat itu sendiri. So kita tak payah masuk campur. Tak payah masuk campur. Tak payah nak guna slogan beban orang putih, bagai apa semua, tak payah. Itu asas perdamaian. Dan yang kedua, sempadan negara mestilah berasaskan bangsa. So kalau ada bangsa Jerman, itu negara Jerman. Kalau ada bangsa Austria, itu negara Austria. Kalau ada bangsa Serbia, itu negara Serbia. So border negara itu, sempadan negara itu berasaskan bangsa yang tinggal di situ. So itu untuk apa? Mencapai perdamaian. Jadi daripada situ, dalam persidangan ini juga mereka telah buat perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ditandatangani oleh dua pihak Pakatan Bertiga yang diketuai oleh Britain dan juga Jerman. Walhal sebenarnya yang mencetuskan perang itu adalah Austria-Hungary, kan? Tapi kenapa dengan Jerman? Sebab Jerman lah yang banyak bergaduh. Jerman yang berperang dengan Britain, Jerman yang pergi serang Rusia, Jerman yang pergi siapa suruh? Samsing sangat, kan? Jadi syarat perjanjian yang Jerman perlu lakukan. Apa yang Jerman kena buat dalam perjanjian ini? Pertama, Jerman kena bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Satu, kena bayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Pampasan tu apa? Ganti rugi kemusnahan semua tu. Yang ketiga, Jerman kena hadkan saiz angkatan perang. Dan yang keempat, Jerman kena serahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Ada sesetengah wilayah-wilayah Jerman tu, kat kawasan-kawasan Jerman, terpaksa bagi kepada Perancis, bagi kepada Poland, bagi kepada Rusia. Jadi Jerman kena buat macam tu sebagai hukuman. Kerana samsing sangat dalam Perang Dunia Pertama. Dan perjanjian ini telah pun menubuhkan Liga Bangsa-Bangsa. Permulaan kepada PBB lah. Dan Liga Bangsa-Bangsa ini bertujuan untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Kesan Perang Dunia Pertama, kalau kita lihat ada 3 kesan akibat daripada Perang Dunia Pertama, iaitu yang pertama,
keruntuhan pemerintahan beraja. Negara-negara beraja tu seperti Jerman, Austria-Hungary, dan juga Rusia, kemudian Empayar Uthmaniyah, semua telah rajanya turun takhta. Okey. Pakatan, ada yang tanya, Pakatan Bertiga tu ada negara apa je? Pakatan Bertiga ada negara Britain, ada Perancis, kemudian ada Rusia, dan kemudian ada negara-negara lain seperti Amerika. Amerika pun join Pakatan Bertiga. Jadi diketuai oleh Britain, Perancis, Rusia. Ini memang tiga ni lah. Manakala kalau katakan Berikat, Kuasa Berikat, Cikgu pun teringat. Kuasa Berikat pula diketuai oleh Jerman dan juga Austria-Hungary. So itu, kita tahu dua pihak itu yang menyebabkan Perang Dunia Pertama, dan kesan Perang Dunia Pertama ialah keruntuhan pemerintahan beraja. So Jerman pun Kaiser William turun takhta, Austria-Hungary pun tamat, di Rusia Nicholas Tsar pun telah tumbang, digantikan dengan Vladimir Lenin. Kemudian Uthmaniyah pun tamat, digulingkan, digantikan dengan Mustafa Kemal Atatürk. Baik. Pakatan tu macam bekerjasama ke cikgu? Ya, betul. Pakatan tu maksudnya kerjasama. Maknanya kalau kamu nak kena faham, macam Pakatan Bertiga ni maknanya Britain, Perancis dan Rusia ini serta Serbia dan Itali, Romania, Portugal dan juga Greece, diorang satu kumpulan bekerjasama. Manakala kuasa tengah ni pula Jerman, Austria, Hungary, Bulgaria dan Empayar Uthmaniyah ni, diorang satu grup lagi. Diorang bekerjasama. So dah ada dua tim. Dua tim ni yang berperang. Dua tim ini yang berperang. Pakatan Bertiga lawan dengan kuasa tengah. So itu yang dimaksudkan dengan Pakatan Ketenteraan. Jadi dan kesan itu keruntuhan pemerintahan beraja, kesan yang pertama. Kesan yang kedua iaitu kemunculan kemunculan negara baharu, iaitu akibat daripada perpecahan Austria-Hungary ni, maka berpecahlah menjadi negara-negara baru seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia dan juga Yugoslavia. Manakala perpecahan Empayar Uthmaniyah ini menyebabkan wujudlah negara baru seperti Lebanon, Syria dan juga Iraq. Perpecahan Rusia kat sini menyebabkan wujudnya negara yang baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan juga Lithuania. So inilah kemunculan negara baru, kesan daripada Perang Dunia Pertama. Baik, cikgu, kalau soalan tanya, soalan tanya bawah tajuk keruntuhan pemerintahan beraja ni, mungkin dia minta senaraikan negara-negara yang terlibat. Kalau soalan tanya, tajuk keruntuhan pemerintahan beraja ni, mungkin dia minta senaraikan negara-negara yang terlibat? Ya. Maknanya, keruntuhan pemerintahan beraja ni, apakah negara-negara yang telah runtuh akibat Perang Dunia Pertama? Runtuh pemerintahan beraja akibat Perang Dunia Pertama. Apakah negaranya? Kamu boleh bagi seperti Jerman, kamu boleh bagi seperti Austria-Hungary, Rusia dan juga Empayar Uthmaniyah. Boleh berikan jawapan seperti itu. Baik. Dan kesan yang ketiga iaitu kesan terhadap negara kita. Di mana bagi Sekat Kebangkitan Orang Melayu, so raja-raja Melayu, raja-raja Melayu diminta, kamu tengok raja-raja Melayu diminta menandatangani perisytiharan perang. Untuk apa? Isytiharan perang iaitu menyokong dan memberikan taat setia hanya kepada British. Sign sign. Korang jangan sokong Empayar Uthmaniyah, jangan sokong Jerman, sokong British. Jadi raja-raja diminta sign untuk katakan bahawa kami sokong British. Itu kesan dia. Yang kedua iaitu pelbagai undang-undang diluluskan, iaitu memperuntukkan kuasa Persujahteraan Tinggi
meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika memerlukan. Dan kita tahu bahawa British ada di tanah Melayu untuk kutip biji timah dan getah kan, untuk eksploitasi biji timah dan getah. Semua hasil biji timah dan getah ini digunakan oleh British untuk membiayai operasi mereka dalam Perang Dunia Pertama. Kuajak. Kuajak nama ini. Dia yang ambil bahan mentah kita, dia yang kaya, duit kekayaan itu dia gunakan untuk join dalam Perang Dunia Pertama. Itulah dia. Kita tak buat apa-apa ke? Ingat, waktu itu kita dijajah oleh British. Dan harus diingat, walaupun Perang Dunia Pertama, nama Perang Dunia Pertama, tapi dia hanya berlaku di Eropah, tidak berlaku di negara kita. Tidak berlaku ya. Kita tak mengalami Perang Dunia Pertama. Tak mengalami. Yang kita alami ialah Perang Dunia Kedua. Yang ini. Iaitu daripada tahun 1939 hingga 1945. Dan Perang Dunia Kedua sebenarnya berlaku di dua tempat, iaitu di Eropah dan juga di Asia Pasifik. Dia punya pihak dia pun berbeza-beza sikit lah. Dan perang di Asia Pasifik tertumpu di tanah besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara melibatkan dua pakatan. Ingat dua pakatan ini, iaitu pakatan ini yang lain pula. Ingat Perang Dunia Pertama, kuasa tengah dan juga Pakatan Bertiga. Kuasa tengah dan Pakatan Bertiga. Kuasa tengah, Pakatan Bertiga. Itu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua, iaitu kuasa berikat, kuasa bersekutu dan kuasa paksi. Kuasa, sini kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Dua pakatan lagi. Dan apakah faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua? Faktornya adalah, iaitu pertama, kemunculan ideologi baharu. Ideologi ni maknanya apa? Idea-idea pemikiran baharu. Apa yang baru? Ideologi apa yang baru? Iaitu fasisme ataupun fasisme dan juga nazisme. Inilah dia ideologi baru. Dua ideologi baru iaitu fasisme dan juga nazisme. Apa perbezaan dia? Soalan memang ada tanya tentang tanya tentang ideologi ni. Fasisme sebenarnya adalah kepentingan, keutamaan ialah kepentingan negara. Melebihi kepentingan individu. Mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan individu. Dan percaya nasionalisme termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Dan Itali, fasisme didatang daripada negara Itali di bawah pimpinan Benito Mussolini, nama ni. Dan beliau telah meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsyah dan Albania. Itu fasisme. Nazisme di bawah pimpinan Adolf Hitler. Nama yang terkenal lah. Bila parti Nazi telah menguasai Jerman. Dan apa itu nazisme? Nazisme ni ialah satu ideologi yang mengagungkan bangsa Jerman. Mengagungkan bangsa Jerman. Dia macam, seems like macam Yahudi lah, macam Israel kan. Macam Israel sikit. So, kalau kita lihat, Nazi agungkan bangsa Jerman dan Nazi membina angkatan tentera semula dan Jerman. Adolf Hitler telah membina angkatan tentera semula lalu menduduki Rhineland. Kita tahu kan bahawa Jerman dilarang untuk menambahkan saiz angkatan tentera. Jerman kena hadkan, tapi Adolf Hitler langgar. Adolf Hitler telah memperbesarkan angkatan perang mereka. So, itu yang pertama, faktor pertama, kemunculan ideologi baru. Yang kedua, sebab tidak puas hati terhadap perjanjian Versailles. Ketidakpuasan hati. Siapa yang tak puas hati? Jerman dan juga Itali. Jerman tak puas hati sebab apa? Ialah perjanjian Versailles tu untuk Perang Dunia Pertama tu kan,
telah menjejaskan kedaulatan negaranya. Jerman hilang tanah jajahan, perlu bayar pampasan yang tinggi. Akibatnya Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Inilah dia. Kan? Sebab dalam Perang Dunia Pertama seolah-olah Jerman itu dipersalahkan 100%. Mau taknya dia nak melawan balik? Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Itali. Itali ni kelakar sikit. Kenapa dia rasa tak puas hati? Sebab dia tidak diberikan tanah jajahan baharu seperti yang diperolehi oleh Perancis dan Poland. Rasa tak dalam perjanjian Versailles, sebahagian tanah dan wilayah Jerman diberikan kepada negara-negara pakatan bertiga. Perancis dapat Rhineland, kemudian Poland dapat kawasan yang di atas Jerman. Rusia pun dapat kawasan. Kalau kamu perasan, Rusia, Perancis, geng-geng ni semua adalah pakatan bertiga. Salah satu pakatan bertiga tu ialah Itali. Itali pun ada dalam pakatan bertiga tu. Tapi Itali kata apa? Kenapa kau orang ni, geng kita pakatan bertiga, kenapa kau orang dapat tanah, aku tak dapat apa-apa? Padahal aku geng kau orang ni. Aku pakatan bertiga juga. Tapi aku tak dapat tanah jajahan. Ini tak adil. Aku tak nak join lagi pakatan. Aku nak join Jerman. Macam budak-budak. Kalau cikgu adalah masa tu kan, Benito Mussolini ni memang tarik telinga. Kau ni perangai macam budak pasal. Dah tak dapat sudah lah kan. Nak tak puas hati, nak menangis macam tu, lepas tu tak nak jawab kata nak kawan, mahal tarik telinga. Okay. Jadi, betul macam tu. Memanglah betul. Memang betul, Itali tak puas hati sebab dia tidak diberikan tanah jajahan baru. Seperti yang Perancis dapat, seperti yang Poland dapat. Itu sebenarnya. Itu yang Itali rasa tidak adil. Baik. Dan yang ketiga iaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. The thing is kan, kenapa mereka yang pakatan bertiga dia actually nak ambil tanah jajahan Jerman tu? Apa dia punya benefit kalau dia ambil? Tak. Bila dia dapat kawasan itu, of course dia akan dapat kekayaan dan rakyat yang ada di situ. Harus diingat, dalam sesebuah negara, apakah sumber yang paling menguntungkan? Sebenarnya, sumber yang menguntungkan apabila kita memiliki kawasan ialah kita ada tanah dan kita ada sumber galian dia, dan yang ketiga kita ada penduduk. Ketiga-tiga ini adalah sumber yang boleh dibuat macam-macam. Jadi bila Perancis dapat sedikit kawasan daripada Rhineland tu, dapat daripada Jerman, so Perancis dapat menambahkan bilangan penduduk dan dapat kawasan tanah yang lebih luas untuk jalankan pertanian dan sebagainya. Begitu juga Poland, dapat tambahan penduduk, yang mana boleh diarahkan untuk bekerja dan sebagainya, dan dapat kawasan tanah yang lebih luas untuk jalankan pertanian dan sebagainya. Tapi memang logiklah Itali tak dapat. Habis tu kawasan Jerman jauh mana? Jauh gila kot. Macam mana nak bagi pada dia? Logik-logiklah sikit. Kan? Itali dengan Jerman kan jauh. Macam mana nak bagi pada dia orang? Kan? Jadi cikgu macam apa benda lah kan. Jadi kalau kita lihat, itu yang Itali tak puas hati. Dan kalau ya betul. Ideologi fasisme ni, ianya dimulakan oleh Benito Mussolini. Yes. Benito Mussolini yang memulakannya. Dan apabila beliau berjaya menguasai kerajaan Itali, beliau telah pegang idea fasisme ni untuk diluaskan di kawasan-kawasan lain dengan menjajah negara-negara lain. Sama juga macam Nazisme, percaya bahawa bangsa Jerman ini adalah bangsa yang agung.
Jadi mereka nak merampas balik tanah jajahan yang telah hilang tu. Sebab itu mereka menduduki Rhineland tu. Diorang nak ambil balik. Adolf Hitler nak ambil balik tanah yang telah dipaksa untuk diserahkan pada orang lain. Itu. Okay. So, faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua iaitu pertama, kemunculan ideologi baharu. Yang kedua, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Dan yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Di mana Liga Bangsa-Bangsa ni macam PBB. Okay, tugas dia memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Tapi Liga Bangsa-Bangsa gagal untuk menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata. Maknanya gagal untuk menguatkuasakan supaya apa? Jangan berperang. Semua nak angkat senjata juga. Dan gagal tangani krisis pencerobohan selepas Perang Dunia Pertama. Ada pencerobohan ke? Ada. Iaitu krisis Manchuria di mana Jepun menakluki Manchuria. Kemudian Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan besarkan angkatan perang. Okey, Itali pula menyerang Habsyah di Afrika. Sepatutnya semua krisis-krisis ini sepatutnya Liga Bangsa-Bangsa take over. Liga Bangsa-Bangsa akan bertindak. Kau telah melanggar perjanjian ini ya. Sepatutnya kau jangan menakluki ni. Oh, tak boleh. Tapi dia gagal menghalang. Apabila contohnya macam Jepun menakluki Manchuria. Dia kata, Jepun, mana boleh menguasai Manchuria? Kau suka-suka hati je kau nak takluk Manchuria ya. Jepun kata apa? Habis kau nak buat apa? Kau nak buat apa? Kau nak lawan? Kan? Jadi, Liga Bangsa-Bangsa kata apa? Taklah, aku nasihat je. Kan? Nak lawan tak boleh. Kan? Kita orang ni negara-negara yang tak ada senjata. Contohnya macam Spanyol, macam Greece, negara-negara seperti negara India, waktu itu China dan juga negara-negara Afrika. Semua macam, kami bagi nasihat je, janganlah. Aku tak peduli, aku nak buat. Aku kata jangan. Kan? Kalau jangan, aku nak buat apa? Aku nak halang. Kau nak tembak aku, tembak lah. Kita orang tak ada senjata. Bukan cakap kau ada senjata. Nampak tak? Kelemahan Liga Bangsa-Bangsa. Dia orang tak mampu nak menghalang. Tak mampu nak menghalang. So, Liga Bangsa-Bangsa ada negara-negara lain. Negara-negara lain. Dan negara-negara lain hanya mampu untuk menasihati, tak mampu untuk bertindak. Sebab mereka tak ada kuasa ketenteraan. Yang ada macam Jerman ada kuasa tentera. Itali ada kuasa tentera, senjata yang moden dan sebagainya. Yang negara-negara lain ni, kami mana ada senjata, kami ada nasihat je lah. Jadi, bila Jerman kata nak besarkan angkatan perang, Jerman, dalam perjanjian tak boleh besarkan angkatan perang kan? Kau langgar perjanjian ni. Habis kau nak buat apa? Kau nak buat apa? Kau nak halang aku? Kau nak buat apa? Kau nak tembak aku? Tak ada lah, kita orang mana ada senjata. Nah, tapi janganlah. Aku suka hati aku lah. Aduh. Nampak tak? Tak boleh buat apa-apa. Jadi bila tak boleh buat apa-apa, so Liga Bangsa-Bangsa gagal. Gagal menguatkuasakan perjanjian, gagal tangani krisis pencerobohan, so gagal. Jadi bila gagal begini, apa yang berlaku menyebabkan tercetuslah Perang Dunia Kedua di Eropah. Iaitu dengan penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat, kemudian pengeboman Britain, Jerman ini semua Jerman buat. Jerman isytiharkan perang, Jerman memulakan serangan Blitzkrieg, ingat Blitzkrieg, serangan kilat, ambush, dan berjaya menawan banyak negara. Sebab negara-negara lain tak bersedia pun, tahu-tahu dah kena serang. Kemudian pengeboman Britain oleh Jerman. Kemudian Itali pula menyertai perang di Eropah. Menyerang Britain dan juga Perancis. Kemudian Jerman nak serang Rusia, lancarkan operasi Barbarossa. Serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Sebab apa? Hitler ingin mencapai cita-citanya untuk menguasai seluruh Eropah.
So berlakulah Perang Dunia yang kedua di Eropah. Okey, selama berapa tahun? Selama hampir 6 tahun, 1939 hingga 1945. Dan bagaimana? Ya. Asal Jerman ni nak perang je cikgu. Itulah. Asal Jerman ni nak perang je. Sebab itu, bila disebut Jerman, okey, Jerman terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Jerman terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Okey. Jadi kita nampak bahawa watak Jerman ini adalah watak yang antagonis, iaitu watak yang penentang. Watak yang penentang. Dia bukan protagonis tapi dia antagonis. Watak yang menentang. So itu Jerman. Baik.